wabarakatuh. Saya Zahnita dari kelas DPM 1B. Hari ini saya ingin menerangkan tajuk saya iaitu definisi zaman gelap, agreement dan sistem federal di Eropah. Mari kita pelajari dan menelusuri topik ini dengan lebih mendalam. Apakah yang dimaksudkan dengan zaman gelap? Zaman apa tu? Adakah bumi ini gelap seperti tiada sinaran pancaran matahari? Tidak. Zaman gelap ialah zaman yang kehilangan cahaya ilmu pengetahuan, berlakunya peperangan yang sangat dahsyat, penularan wabak penyakit yang berluasa dan ilmu ekonomi yang sangat lemah. Lepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah telah mengalami kemerosotan dalam 3 aspek. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Masyarakat Eropah tidak menghargai ilmu pengetahuan. Tamsilnya, mereka tidak mahu mempelajari ilmu tamadun Yunani dan Rom. Dari segi ekonomi, kegiatan masyarakat Eropah tidak meluas. Hal ini demikian kerana mereka hanya menjalankan pertanian sara diri. Dari segi kehidupan pembandaran, pengaruh agama dan feodalisme sangat kuat. Ini kerana mereka telah mengongkong masyarakat Eropah. Seterusnya, keadaan politik Eropah tidak stabil disebabkan tiada kerajaan pusat. Disebabkan tiada kerajaan pusat yang kuat, telah wujud satu sistem iaitu di Eropah. Sistem apa tu? Sistem federal. Mari kita pelajari sistem federal. Seperti yang kita lihat dalam slide, hierarki yang paling atas menunjukkan golongan raja. Yang kedua terdiri daripada 2 lapisan iaitu golongan bangsawan lapisan pertama dan yang kedua. Golongan bangsawan lapisan pertama ialah golongan baron iaitu tuan tanah dan intensi gereja Katolik. Golongan bangsawan lapisan kedua terdiri daripada pahlawan atau kesatria dan pederi. Yang paling bawah hierarki yang paling rendah ialah petani, rakyat biasa dan hamba. Masyarakat Eropah khususnya golongan hierarki rendah iaitu petani, hamba dan rakyat biasa selalu mendapat serangan daripada orang gasar. Mereka ingin mendapatkan perlindungan. Jika mereka ingin mendapatkan perlindungan, mereka perlu menyerahkan kerahan tenaga ataupun tanah mereka kepada tuan tanah iaitu golongan baron, supaya golongan baron ini akan melindungi mereka. Golongan baron ini telah mendapat naungan daripada kerajaan iaitu raja. Selepas berlakunya zaman gelap, telah muncul satu zaman pertengahan yang dipanggil zaman Renaissance. Renaissance bermaksud kelahiran atau kebangkitan semula. Apabila zaman Renaissance muncul, keadaan ekonomi di Eropah telah berubah. Berlakunya pertambahan penduduk, peningkatan aktiviti pertanian dan kemunculan pedagang. Kenapa berlaku pertambahan penduduk? Disebabkan kerana wujudnya peluang pekerjaan. Dulu, pada waktu zaman gelap, mereka menjalankan aktiviti pertanian secara diri. Tetapi selepas berlakunya Renaissance, mereka mula mencari aktiviti perdagangan. Disebabkan itu muncul aktiviti perdagangan. Zaman Renaissance ini berlaku di Itali. Kita boleh lihat di dalam gambar Venice dan Milan. Itu adalah salah satu contoh zaman ataupun bandar yang telah ditransformasi, iaitu berlaku perubahan kesenian. Di situ kita boleh lihat para artisan telah wujud seperti Leonardo da Vinci. Seperti yang kita ketahui, Leonardo da Vinci sangat terkenal sewaktu zaman Renaissance. Dialah yang mencipta potret Mona Lisa. Ada juga muncul para pedagang. Siapa tokoh yang menggerakkan zaman Renaissance? Di atas telah menunjukkan 2 tokoh yang menggerakkan zaman Renaissance. Francesco Petrarch, dialah yang menggerakkan zaman Renaissance. Selain daripada itu, Niccolo Machiavelli. Selepas masyarakat mula sedar, telah muncul satu zaman iaitu zaman Enlightenment, zaman pencerahan. Zaman Enlightenment ini tidak diterima oleh masyarakat, khususnya golongan berhierarki rendah. Mereka tidak boleh berpisah daripada agama. Ini kerana zaman Enlightenment mendidik masyarakat supaya berfikiran terbuka, berfikiran luas. Kesedaran Enlightenment ini telah merubah dari segi ekonomi, politik dan sosial. Siapakah tokoh yang memberi zaman Enlightenment? Thomas Hobbes dan John Locke. Dalam aspek ekonomi, Enlightenment telah berubah dari segi pertanian. Apa yang mereka berubah pertanian itu? Daripada pertanian secara diri, mereka telah membuat kawasan paya baru, mencipta lebih banyak pertanian, menternak binatang dengan baik. Dari segi perindustrian, terdapat kilang-kilang yang diwujudkan supaya dapat memproses barang. Kegiatan perdagangan juga digalakkan. Terdapat kapal, membina jalan raya baru supaya dapat memudahkan perjalanan. Dari segi politik, mereka telah menolak
pemerintahan secara mutlak. Ini kerana pemerintahan secara mutlak hanya menindas rakyat. Dari segi sosial, masyarakat mula sedar dan mula mempercayai agama. Oleh itu, sampai sini sahajalah pembentangan saya mengenai zaman gelap, sistem feodal dan zaman agreement. Apa yang kita boleh pelajari dan dijadikan pengajaran ialah jika kita ingin berubah, pasti akan berjaya jika kita mempunyai semangat yang sangat kental dan mempunyai niat yang sangat kukuh untuk berubah menjadi lebih baik. Yang paling penting, buang yang keruh, ambil yang jernih. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Faris bin Bahari dari kelas DPM 1B. Hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu peranan-peranan agamawan Kristian semasa zaman gelap di Eropah. Pertama sekali, saya akan menunjukkan beberapa gambaran semasa zaman gelap di Eropah. Jadi, seperti yang semua sudah tahu, Eropah telah mundur dalam beberapa aspek. Contohnya aspek ekonomi, sosial dan juga kedudukan pembandaran. Hal ini telah membuatkan pihak gereja menggantikan Empire Rom untuk menjadi satu kekuatan penyatuan di Eropah. Hal ini juga telah membuatkan pihak gereja berjaya untuk mengawal dan mengongkong masyarakat yang ada di Eropah. Persoalannya, mengapakah agama Kristian yang dibawa oleh pihak gereja ini sangat berpengaruh semasa zaman gelap di Eropah? Mari kita pelajari. Antara sebabnya ialah agama Kristian ini mudah difahami dan mudah diikuti oleh masyarakat Eropah. Selain itu, agama Kristian juga telah berperanan untuk menjadi penasihat raja. Tanpa melengahkan masa, mari kita pelajari apakah peranan-peranan agamawan Kristian semasa zaman gelap di Eropah. Mari kita telusuri dengan lebih mendalam. Sekarang, mari kita kupas apakah peranan-peranan agamawan Kristian semasa zaman gelap di Eropah. Pertama sekali, peranan agamawan Kristian ialah untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat di Eropah. Kenapa? Hal ini telah membuktikan bahawa masyarakat Eropah pernah diganggu oleh orang Gasar, contohnya orang Viking, orang Magyar dan lain-lain. Jadi, peranan pihak gereja untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat di Eropah sangat penting kerana mereka telah mendapat kepercayaan dari masyarakat Eropah. Seterusnya, peranan yang kedua pula ialah pihak gereja pernah memberikan bantuan terhadap orang Eropah dari segi perkhidmatan sosial. Contohnya, lebih kepada kebajikan rakyat, khusus kepada orang sakit, orang miskin dan juga anak yatim piatu. Hal ini telah membuatkan nasib mereka terbela disebabkan oleh kebaikan yang ditunjukkan oleh pihak gereja ataupun agamawan Kristian ini. Peranan yang terakhir sekali yang dinyatakan iaitu pihak gereja ataupun agamawan Kristian berfungsi untuk menyebarkan agama Kristian dalam kalangan masyarakat Eropah dan juga hanya mengamalkan amalan agama dalam kehidupan. Kenapa? Hal ini kerana mereka memastikan masyarakat di Eropah lebih kepada ilmu akhirat berbanding ilmu duniawi. Ini juga telah menjadi satu faktor kenapa masyarakat Eropah tidak berfikiran luas yang telah membuatkan mereka dikongkong dan dikawal sepenuhnya oleh pihak gereja. Jadi, sinopsis ataupun kesimpulan yang boleh saya buat daripada pembentangan saya ini, peranan-peranan agamawan gereja semasa zaman gelap di Eropah sangat penting pada kita untuk dijadikan teladan kerana mereka telah bersusah payah untuk menyebarkan agama sehingga hari ini dan berkembang di seluruh dunia. Hal ini membuktikan bahawa usaha-usaha mereka hanyalah bukan sekadar kosong dan mereka telah membuktikan kepada kita semua bahawa agama gereja ini senang diikuti oleh mana-mana pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Iza binti Hamzah dari kelas DPM 1B. Saya akan membentangkan tentang gerakan Reformation di Eropah. Reformation berasal dari perkataan reform yang bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau
membentuk sesuatu yang baru. Gerakan ini berlaku pada kurun ke-16 di Eropah Barat. Gerakan ini juga telah membawa perubahan yang besar kepada agama Kristian. Sejak 10 Masihi lagi, penentangan agama Kristian terhadap Gereja Katolik telah bermula. Namun, penentangan ini tidak menimbulkan pengaruh yang mendalam terhadap Gereja Katolik. Kritikan bertambah kencang apabila pihak gereja telah meningkatkan pusat kekuasaan di bahagian Itali. Usaha ini telah membawa kepada kekayaan dengan menyelitkan 3 unsur, iaitu unsur rasuah, penyelewengan dan kepincangan berlaku. Kedudukan dan amalan Gereja Katolik yang bertentangan dengan ajaran kitab Bible juga telah menyebabkan timbul tanda tanya kepada ramai rakyat. Penguasa gereja juga lebih gemar mengamalkan gaya hidup para pemerintah dan bangsawan dan langsung tidak mencerminkan agama. Selain itu, penjualan sijil indulgen secara haram juga telah merebak ke seluruh Eropah. Sijil indulgen tu apa ya? Sijil indulgen ialah surat pengampunan yang diberikan kepada penganut agama Kristian yang telah melakukan dosa. Seterusnya, mesin cetak yang dicipta oleh Johann Gutenberg telah menyebabkan gerakan ini berlaku di Jerman. Mesin cetak ni untuk apa ya? Sudah tentulah mesin cetak ini dicipta untuk mencetak dan menjual sehingga menyebabkan rakyat dapat memahami kitab Bible dengan lengkap. Selain itu, Martin Luther, seorang profesor teknologi di Jerman, telah menentang amalan indulgen dan percaya bahawa manusia perlu bergantung kepada kekuatan rohani. Beliau juga telah mengemukakan 95 hujah menentang amalan indulgen yang dilakukan oleh pihak gereja kepada penganut agama Kristian yang ingin bertaubat daripada melakukan perkara yang mungkar. Pendirian dan ajaran Luther ini juga dianggap sebagai mazhab Protestan. Protestan berasal dari perkataan protesting yang bermaksud membantah. Tindakan Luther menandakan berlakunya zaman Reformation sehingga pertengahan abad ke-16. Mazhab ini telah berkembang ke 4 buah negara iaitu Denmark, Sweden, Norway dan England. Seterusnya, di Switzerland, pemimpin ajaran ialah Hadri Zwingli. Selepas ia meninggal dunia, ia diteruskan oleh John Calvin. John Calvin merupakan seorang pelajar undang-undang di Switzerland. Beliau berpendapat bahawa seseorang Kristian perlulah mengenal Tuhannya. Untuk mengenal Tuhannya, mereka perlulah merujuk kitab Bible sebagai rujukan. John Calvin juga tidak mengharamkan riba tetapi biarlah berpatutan. Akhir sekali, pada perkembangan zaman Reformation masih ada lagi penganut yang mahu mengekalkan Gereja Katolik. Oleh itu, satu kaunter Reformation telah dibuka. Kaunter Reformation ini bermaksud menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi sesiapa yang bukan beragama Islam. Nama yang diberi Muhammad Akil bin Zamani daripada kelas DPM 1B dan yang mendomo matrik 10 DPM 21F1003. Hari ini kita akan bahaskan tentang bahagian seterusnya iaitu 3 kesan reformasi kepada Barat. Okey, sebenarnya banyak kesan yang kita boleh dapati melalui penyelidikan dan penelitian yang telah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Okey, tetapi hari ini kita akan menghuraikan tentang 3 kesan sahaja. Okey, antara contoh negara barat yang kita akan ambil dalam kesan ini ialah negara Eropah. Okey. Kesan yang pertama ialah dari segi agama. Okey, dari segi agama, zaman ini telah menyebabkan negara Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing. Contohnya, perang keagamaan yang berlaku di Perancis, iaitu sekitar tahun 1562 sehingga 1598, dan perang 30 tahun iaitu bersamaan dengan 1618 sehingga 1648. Okey, yang melibatkan
yang melibatkan kuasa-kuasa besar seperti Spanyol, Perancis, Sweden, Bohemia dan Denmark. Dalam kesan tersebut, terdapat satu perkataan yang menarik minat saya untuk berkongsi kepada anda semua, iaitu perkataan itu berbunyi mazhab. Okey, ramai di antara kita tidak mengetahui apakah maksud mazhab ini. Okey, mazhab ini boleh didefinisikan atau ditakrifkan sebagai fahaman, aliran dan ajaran dalam pelbagai bidang tertentu. Sebagai contoh yang saya akan berikan kepada anda semua ialah mazhab Islam. Okey, kerana majoriti di negara kita ini adalah yang beragama Islam. Bagi yang bukan beragama Islam, saya harap kamu semua dapat memahami apa yang saya ingin sampaikan kepada kamu semua berkaitan dengan mazhab dalam Islam. Okey, mazhab dalam Islam ada 4 mazhab, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Okey, dalam Islam mereka berempat ini dikenali sebagai Ahlul Sunnah wal Jamaah, iaitu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, apakah peranan mazhab-mazhab ini? Kenapa ada banyak mazhab? Okey, saya bagi contoh kepada anda semua 2 mazhab yang berbeza, iaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Okey, contohnya mazhab Hanafi, apabila ketika solat subuh dia tidak melakukan doa kunut, manakala mazhab Syafi'i apabila solat subuh dia akan melakukan doa kunut, iaitu apabila rakaat kedua setelah bangkit daripada rukuk dan kita mengangkat tangan, iaitu Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Okey, saya ingin sampaikan bahawa ini merupakan fahaman, iaitu maksud yang diberikan ialah fahaman dalam perbezaan antara mazhab-mazhab tersebut, iaitu mazhab Syafi'i macam mana dan mazhab Hanafi macam mana. Itulah contoh yang saya ingin sampaikan. Okey, saya harap anda semua memahami apa yang saya ingin sampaikan. Pesan yang seterusnya, iaitu berlakunya perbalahan agama yang mengakibatkan kemustahan dan peperangan. Dalam kisah ini, kita dapat lihat bahawa setiap orang tidak mempunyai pendapat atau persefahaman yang sama. Oleh itu, berlakulah kemusnahan, pertumpahan darah, berlakunya peperangan. Sebabkan itu saja. Oleh itu, cara untuk menangani perkara ini ialah dengan saling bermuafakatan dan bermusyawarah antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, kesan jangka panjang peristiwa ini telah timbulnya sikap toleransi antara penganutnya yang mempunyai pelbagai mazhab Kristian, iaitu dari segi mempergiatkan pendidikan dan menyebarkan fahaman mereka. Oleh itu, setakat ini sajalah perbahasan kita pada bahagian ini, iaitu 3 kesan reformasi kepada Barat. Terima kasih.